أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Fadil Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Saf Kepimpinan Surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. InsyaAllah kita ambil sedikit masa sebelum masuk waktu solat Jumaat, kurang lebih 25 minit ataupun 30 minit yang kita ada, untuk kita meneliti beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu peringatan untuk kita secara bersama. Saya merujuk kepada ayat 100 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya ia akan mendapati di atas muka bumi barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tazkirah pada tengah hari ini kita ambil tema hijrah, sesuai dengan kita berada pada awal Muharram yang kita baru sambut ma'al hijrah pada hari Rabu yang lepas. Hari ini 3 hijrah, 3 hijrah, ada 3 Muharram, 3 Muharram. Cuma oleh kerana kita sambut ma'al hijrah pada bulan Muharram, dan banyak pula dibuat ceramah tentang hijrah dan sebagainya, sehingga sebahagian daripada kita beranggapan bahawa hijrah itu berlaku pada bulan Muharram, lalu duk bergaduh dalam media sosial. Hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram, hijrah berlaku pada sekian-sekian. Hijrah berlaku pada, ada riwayat kata bulan Safar, ada kata Rabiul Awal. Habis kenapa bulan Muharram? Jawab dia, bulan Muharram ini sebab bulan pertama dalam bulan-bulan Islam. Macam bulan Januari lah. Kan Januari bulan pertama bulan tahun Masihi. Kan dia, kita sebut bila kita kata bulan 1. Bulan 1 tu dah makruf dah maklum bulan 1 tu Januari. Bila kita kata bulan berapa? Bulan 5. Orang tak tanya dah bulan 5 tu bulan berapa, orang dah maklum. Bila sebut bulan 5, yakni bulan Mei, begitulah. Maka Muharram ini merujuk kepada bulan yang pertama dalam perkiraan tahun hijrah, tahun Islam. Lepas tu kalau nasyid yang nasyid dulu-dulu tapi masih
evergreen sampai lagi nasyid hijrah kan. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Nasyid itu tidak kata 1 Muharram tu detik hijrah, dia tak kata detik hijrah, dia kata 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Baik. Cuma tak apalah, dah oleh kerana kita sambut Ma'al Hijrah, banyak ceramah-ceramah dibuat dengan tema Ma'al Hijrah, Karnival Ma'al Hijrah dan sebagainya, maka antara ayat yang menarik untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan para jemaah sekalian ialah daripada surah An-Nisa ayat yang ke-100. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini tentang konsep hijrah. Ya, konsep hijrah. Dan kalau kita lihat sebenarnya ayat ini dia berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya, 2 ayat yang sebelumnya, yang merupakan suatu peringatan penting daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang enggan untuk melaksanakan perintah hijrah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, hijrah adalah merupakan suatu kewajipan dan merupakan ciri keimanan, sehingga disebut dalam beberapa ayat innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, dia punya sifat iman itu mesti ada padanya hijrah, dan hijrah menjadi kewajipan, sehingga bila ada mereka yang tidak berhijrah, maka ia menjadi satu kesalahan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita boleh lihat dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman pada ayat 97 surah yang sama. Kita bincang ayat ke-100, tapi kita undur sikit kepada ayat 97. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil sebahagian ayat. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri. Zalimi anfusihim, mereka menganiaya diri sendiri. Lalu ditafsirkan menganiaya diri sendiri ini kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Maknanya dikira mereka ini menzalimi diri. Kenapa dikatakan menzalimi diri? Yang pertamanya ialah kerana enggan berhijrah untuk membela Islam. Yang keduanya, membiarkan diri hidup dengan telunjuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sepatutnya kita sebagai orang Islam, panduan kita, rujukan kita adalah Allah Rasul, Quran, hadis. Tetapi disebabkan keengganan untuk berhijrah, untuk bersama dengan Allah, bersama dengan Rasul, walaupun masuk Islam, tetapi memilih untuk mengikut telunjuk golongan kafir, golongan musyrikin, maka Allah sifatkan mereka ini sebagai zalimi anfusihim, ya, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, kalau kita lihat kepada asbabun nuzul, ya, kita lihat kepada kisah yang berlaku di sebalik ayat ini, merujuk kepada segolongan mereka yang telah memeluk agama Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila datang perintah berhijrah, mereka enggan untuk berhijrah, memilih untuk kekal berada di Makkah, hidup bersama dengan golongan musyrikin di bawah kepimpinan golongan-golongan musyrikin. Mereka tidak berhijrah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memilih untuk kekal berada di Makkah dalam keadaan mereka terhalang untuk melaksanakan kewajipan Islam. Maknanya nak laksanakan Islam untuk diri mereka pun terhalang sebab ditentang oleh golongan musyrikin, apatah lagi
Islam kepada orang lain, lagilah ditentang. Akhirnya mereka terpaksa berada di bawah telunjuk golongan-golongan musyrikin. Mereka Islam tapi hidup dengan petunjuk, dengan ikut telunjuk ikut arahan golongan musyrikin. Sehingga menjadi kemuncaknya bila berlaku peperangan Badar. Bila berlaku peperangan Badar, arahan telah dikeluarkan oleh pemimpin musyrikin waktu itu Abu Jahal untuk penduduk Mekah keluar nak berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang Nabi dan sahabat ini juga keluar bukan tujuan untuk perang pada asalnya, tetapi lebih kepada nak sekat laluan pulang kafilah perniagaan yang diketahui oleh Abu Sufyan. Bila Rasulullah dan sahabat dapat maklum yang Abu Sufyan dalam perjalanan pulang daripada perniagaan, maka Nabi nak pintas mereka, nak sekat. Kenapa nak sekat? Nak mendapatkan semula hak-hak mereka yang telah dirampas oleh golongan musyrikin. Ya, bila mereka hijrah, bukannya hijrah mudah-mudah begitu. Segala apa yang mereka miliki di Mekah telah dirampas oleh golongan musyrikin. Jadi bila tahu ada golongan musyrikin lalu dipimpin oleh Abu Sufyan, maka mereka cuba untuk sekat jalan, nak pintas supaya mereka dapat mengambil semula hak-hak mereka yang telah dirampas oleh golongan musyrikin. Dan gerakan yang dibuat oleh Nabi nak pintas ini sampai ke pengetahuan Abu Sufyan dan cepat-cepat memanggil bantuan daripada mereka yang berada di Mekah. Lalu Abu Jahal yang mengetuai masyarakat Mekah waktu itu, diringkaskan cerita, keluarkan arahan untuk kita turun beramai-ramai nak memastikan Abu Sufyan tidak diganggu, bahkan untuk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera-tentera Islam. Diringkaskan cerita, antara yang bersama-sama dalam tentera, dalam pasukan musyrikin, mereka yang tadi, yang Islam tapi tak berhijrah, Islam memilih hidup bersama dengan kelompok musyrikin. Mereka menyertai Abu Jahal dalam peperangan tersebut. Yang boleh jadi, kalau mereka tidak sertai, tentulah akan timbul soalan, kenapa kamu tak ikut kami? Lalu boleh jadi kerana tak nak menzahirkan yang mereka ni Islam, mereka keluar bersama-sama dengan tentera musyrikin berlawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Badar, mereka berada di sebelah golongan musyrikin, lawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan mereka ini antara kelompok yang telah terbunuh dalam peperangan Badar. Lalu Allah Ta'ala sebut tentang mereka ini, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat ambil nyawa mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Kenapa menzalimi diri mereka? Dihuraikan oleh ahli-ahli tafsir, termasuk yang kita boleh lihat dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dikatakan mereka menzalimi diri mereka, nombor satunya ialah kerana enggan untuk berhijrah bagi membela Islam, bagi melaksanakan Islam dan membela Islam. Yang keduanya, mereka memilih untuk hidup bersama dengan golongan-golongan musyrikin, golongan kafirin, yang akhirnya mereka juga memusuhi Islam. Mereka Islam tapi memusuhi Islam. Mereka Islam, mereka lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala ajukan soalan kepada mereka. Qalu fima kuntum. Diajukan soalan kepada mereka, apa yang kamu telah buat terhadap agama kamu? Apa yang kamu buat terhadap agama
kamu memilih untuk kekal berada di Madinah, hidup bersekongkol pula dengan golongan-golongan musyrikin, sampai tahap kamu pula lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima kuntum, apa kena dengan kamu ni? Kamu Islam tapi begini-begini. Lalu mereka pun jawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka jawab di hadapan Allah, wahai Allah, kami ini golongan yang lemah. Mereka jawab di hadapan Allah, kami ini golongan yang lemah. Lalu ditempelak oleh Allah Ta'ala, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ni luas? Kamu boleh berhijrah, mengapa kamu tidak hijrah? Itu soalan. Allah tempelak balik mereka. Mereka kata kami lemah. Lemah kok mana? Bumi Allah luas. Fatuhajiru fiha, kamu boleh berhijrah untuk melaksanakan Islam, untuk membela Islam. Mengapa kamu tidak berhijrah? Lalu Allah Ta'ala sebut faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempatnya dalam neraka Jahannam. Ni cerita bukan cerita orang kafir. Orang kafir itu terang-terang ada dalam neraka. Ni cerita orang yang Islam, telah menganut agama Islam di zaman Rasulullah. Bila datang perintah hijrah, mereka enggan untuk berhijrah. Bahkan mereka memilih untuk bersama-sama memberikan sokongan kepada golongan-golongan musyrikin, yang sampai tahap bila datang peperangan, mereka juga berperang bagi pihak golongan musyrikin. Ending dia Allah Ta'ala kata faulaika ma'wahum jahannam. Ya, mereka ini adalah golongan yang Allah campakkan dalam neraka Jahannam. Waliyazubillah, kita mohon jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat berikutnya, boleh jadi betul ada di sana golongan-golongan yang lemah. Boleh jadi betul, illal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali orang-orang yang lemah, yakni yang uzur. Ya, boleh jadi kalau memang dah dia uzur sungguh, tak ada kemampuan nak hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, bukan nak pergi daripada Bukit Mahkota nak pergi Bandar Seri Putra dekat, kan, bukan nak pergi Shah Alam dekat. Ni daripada Mekah ke Madinah, bukan cerita daripada Mekah ke Madinah zaman lain ni senang. Naik kapal terbang sejam. Kalau naik train dah lama 3 jam ke berapa naik train. Cepat juga. Naik bas pun cepat juga. Kan? Hijrah masa itu memerlukan kepada stamina yang kuat, memerlukan kepada kekuatan tenaga dan sebagainya, nak mengharungi pada pasir dengan bekalan yang cukup. Maka tentulah ada di sana mereka yang tak mampu. Maka Islam kata, Allah Ta'ala kata, kalau memang betul-betul dia ini tidak mampu, mungkin kerana dia tua, yang kedua boleh jadi dia ni wanita, ataupun dia budak-budak lagi. Kemudian la yastati'una hilatan, dan dia pula memang tidak ada keupayaan untuk melepaskan diri dari sekatan golongan-golongan musyrikin. Dia buat roadblock, dia buat sekatan jalan, tak membenarkan untuk berhijrah. Duduk di Mekah kamu tak benarkan laksanakan Islam, nak hijrah kamu tak benarkan. Habis apa yang kamu mahu? Dia nak supaya kembali menyembah berhala. Kalau kita fikir mudah dah kami nak duduk di Mekah ni, nak hijrah, nak laksanakan Islam tak boleh, benarkanlah untuk berhijrah. Dia tak benar juga. Jadi ada yang mungkin dia tak ada kemampuan nak melepaskan diri daripada sekatan yang dibuat, ataupun boleh jadi memang dia sendiri dalam keadaan tak tahu macam mana nak ke Madinah, nak keluar ke Madinah, tak tahu sungguh-sungguh. Maka mereka yang benar-benar berhalangan,
fa'ulaika asallahu an ya'fuanhum. Mereka ini mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada mereka. Sebab mereka sungguh-sungguh tak ada kemampuan. Ya, kita terkadang dengan manusia kita boleh sebut macam-macam alasan. Oh, kenapa tak datang program? Allah tak berapa nak sihat. Walhasil semua sikit je pun. Kalau orang ajak main bola, sihat molek-molek pula. Ajak mari masjid, oh tak sihat. Oh, kenapa tak datang? Allah rasa macam rasa semput lah sikit. Tapi memang ajak ngeteh, beres pula, sihat molek-molek pula. Kadang kita ni hal-hal benda-benda agama tak sihat lah, sakit urat lah, sakit lutut, macam-macam. Tapi bila melibatkan urusan yang lain, beres, sihat, mudah-mudah je sihat. Kita boleh nak berhelah dengan manusia, tetapi kita tak boleh nak berhelah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala lebih tahu. Sebenarnya bukan kamu tidak mampu, tetapi kamu tidak sanggup untuk korbankan rumah, tanah air yang kamu duduki. Itu benarnya. Sebab hijrah itu pengorbanan. Yang bila hijrah kena tinggalkan keluarga, hijrah kena tinggalkan tanah air, hijrah kena tinggalkan harta yang dimiliki. Maka hal ni yang kamu tak sanggup. Sebenarnya bukan soal kamu tidak ada kemampuan, bukan soal kamu lemah. Kalau memang betul-betul kamu lemah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Lalu ayat yang ke-100, Allah jelaskan tentang konsep hijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Ya, kalau kita tengok kepada ayat ini, Allah Ta'ala sebut hijrah ini dengan dua keadaan. Satunya yuhajir fi sabilillah, berhijrah pada jalan Allah. Yang keduanya muhajiran ila Allah wa rasulih, berhijrah kepada Allah. Ya, kalau orang mengaji bahasa Arab, dia cuba tengok sikit je. Hak ni Allah Ta'ala kata yuhajir fi sabilillah, berhijrah pada jalan Allah. Ayat yang kedua, ayat yang sama dalam kalimah yang berikutnya, Allah Ta'ala kata muhajiran ila Allah, berhijrah kepada Allah. Menarik juga itu kita teliti apa beza berhijrah pada jalan Allah, berhijrah kepada Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka bila kita sebut tentang hijrah, berdasarkan konsep yang ada ni dalam masa 6 minit yang berbaki, hijrah yang pertamanya dalam konteks kita sendiri, berhijrah kepada Allah. Contoh, daripada tak semayang kepada semayang, daripada kalau wanita daripada tak bertudung kepada bertudung, ataupun kalau mungkin yang jenis kaki minum arak, tak ada dalam ni, alhamdulillah semua beres berlaku. Daripada kaki minum arak dia tinggalkan minum arak, dia berhijrah kepada Allah. Kaki tikam nombor, nombor sini tak ada kan, tak ada kedai-kedai nombor, alhamdulillah. Tempat saya tu ada juga 2-3 kedai, dah hak tikam nombor tu muka lebih-lebih kurang kita juga. Lebih-lebih kurang kita tu maknanya semacam Melayu, semacam Islam, gitulah. Jadi berjalan kaki tikam nombor tu, kemudian dia kata nak berhijrah, aku nak berhijrah je. Apa dia? Aku nak berhenti dah daripada berjudi. Itu dia panggil berhijrah kepada Allah dalam bentuk individu dia. Kan? Ada orang kita dengar, kadang ada artis-artis yang dia pernah buat sharing, kata dia, oh saya dah saya ingat saya bab semayang ni saya tak pernah cukup semayang, ada je kan tak semayang subuh, kan tak semayang zuhur, waktu ingat semayang, waktu tak ingat tak semayang, ada begitu kan. Kita ni memanglah sebab kita duduk di kalangan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang baik, solat fardu tu boleh dikatakan kita tidak tinggalkan, alhamdulillah. Tapi ada di sana mereka yang 5 waktu pun tak berapa nak cukup kan. Antara yang missnya subuh kan? Subuh
Kemudian asar. Asar ni sebab apa? Sebab jalan jam kan, balik kerja jalan jam. Hari ni pagi tadi katanya geng-geng lalu jalan Semenyih, kata jam teruk hari ni. Dia kata buat tak apa Allah. Baik. Jadi hijrah nombor satunya, hijrah dalam bentuk kita sendiri berubah untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Ya, maknanya kita lebih sedar, katalah kalau kita ni seorang yang kedekut, so kita nak berhijrah dalam bentuk mengubah daripada sifat kedekut kita kepada pemurah. Kan? Ataupun apa lagi yang kita boleh lihat dari sudut peribadi kita. Kita berhijrah kepada Allah, berhijrah kepada Rasul dalam maksud untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah berhijrah pada jalan Allah dalam maksud kita berhijrah untuk sama-sama membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Islam ni dia tidak cukup dengan kita boleh semayang sahaja, tidak. Tetapi Islam ni dia nak supaya kita boleh sembahyang dan kita juga berperanan orang-orang di keliling kita juga boleh sembahyang. Itu Islam. Bukan kira kita boleh sembahyang, anak bini tak sembahyang pun kita kira ikut pandai dia lah, jiran-jiran tak sembahyang ikut pandai dia lah. Islam bukan begitu. Dah masuk waktu kan? Belum. Islam ini sifatnya kita boleh sembahyang, kita kena pastikan anak-anak kita juga boleh sembahyang, masyarakat kita boleh sembahyang. Itu keadaan Islam. Kita sendiri tak terlibat dengan judi, kita kena pastikan orang-orang keliling kita juga tak terlibat dengan judi. Itu Islam. Maka kita kena berperanan untuk menegakkan agama Allah. Maka itu maksudnya berhijrah pada jalan Allah. Maknanya kita berhijrah dalam maksud untuk sama-sama berperanan membela Islam, menegakkan agama Islam. Kalaulah Nabi SAW sekadar nak berzikir, sekadar nak sembahyang, tak ada siapa nak marah pada Nabi. Tapi yang menyebabkan Nabi dimusuhi kerana Nabi bertemu dengan orang. Nabi bertemu orang tu, bertemu orang ni, bertemu orang tu, bertemu orang ni. Nabi bertemu tu apa? Basyiran wa nadhira. Nabi menyampaikan risalah untuk mereka terima Islam, tinggalkan jahiliah, terima Islam, terima cahaya Allah. Mereka melihat Nabi dah ganggu. Kan? Nabi dah ganggu mereka. Kalau sekadar Nabi nak berzikir, nak sorang-sorang, mereka tak akan memusuhi Nabi. Tapi bila Nabi melaksanakan kerja dakwah, mengajak manusia meninggalkan taut, meninggalkan benda-benda yang berbentuk jahiliah untuk menerima cahaya hidayah Allah, ini yang menyebabkan Nabi dimusuhi. Maka kita yang mewarisi tugas Rasulullah, selain daripada kita berhijrah kepada Allah dalam maksud berhijrah untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, maka kita juga kena berhijrah untuk sama-sama membantu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berperanan untuk memastikan al-Islam ya'lu wa la yu'la ala. Islam benar-benar berada pada kedudukan yang tertinggi dan tidak ada yang mengatasi ketinggian Islam itu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas